Tuhan satu. Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ولا الكرام وأصحاب الكرام فبلغم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim Ba'da billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu lil muttaqin. Sallallahu alaihi. Yang bermaksud, hendaklah kamu bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan syurga yang dijadikan luas antara langit dengan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, disediakan para orang yang bertakwa kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Yang bermaksud, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dia kasihi, lebih kasihi kepada ayahnya, lebih kasihnya kepada anaknya, dan lebih kasihnya kepada Alhamdulillah. Yang mati silakan kelimam, pembilan, datang puasa, surau, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada malam ini juga untuk kita memulakan pengajian kita selepas kita berehat sempena Ramadan dan Syawal. Syawal masih dalam Syawal ni. Masih dalam Syawal, tak habis Syawal lagi. Tahniah bagi yang dah selesai puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya tak habis lagi, tadi puasa. Dalam way tadi buka puasa dalam perjalanan. Kadang-kadang bila puasa ni, bila malam kuliah, siang puasa, kadang-kadang terpaksa buka puasa dalam perjalanan. Baik, insyaAllah. Jadi kitab yang tuan-tuan semua dari kita ziarah ke alam barzakh. Ini alam barzakh kan berkenaan cerita tentang kematian kan? Kematian. Jadi bab ni penting juga lah, bab kematian. Dia mengingatkan kita nasihat kita supaya kita ni jangan sibuk tentang urusan-urusan dunia, sehingga lupa pada kematian. Kitab ni baguslah, penting.
Baik, kita lihat kitab ni karang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kita akan Fatihah kepada pengarang kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, lihat pada pendahuluan kitab. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan kehendaknya telah mengingatkan orang-orang daripada kelalaian. Segala puji bagi Allah Taala yang dengan kehendaknya telah mengingatkan orang-orang daripada kelalaian. Kerana sifat manusia ni suka lalai, ghaflah kan, lalai lah. Mengangkat orang-orang yang rindu bertemu dengannya derajat yang tinggi. Mengangkat orang-orang yang rindu bertemu dengannya, ya? Orang beriman ni sentiasa rindu kan. Orang beriman sentiasa rindu kepada Allah, sentiasa rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai untuk kita naik ke derajat yang tinggi lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, serta meringankan beban dan dosa yang ada di bahunya. Kerana kita ni, anak Adam ni tidak terlepas daripada salah dan silap. Kullu ibnu Adam khata'in wa khairul Kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam itu berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa naklah bertaubat ataupun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullu khata'in at-tawwabun. Setiap orang berdosa naklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya bersaksi dengan kesaksian yang benar-benar tulus bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang tiada sekutu bagi Allah Taala, tiada sekutu bagi Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila kita ucap syahadat, kita bersaksi lah. Bersaksi dengan kesaksian yang benar-benar tulus, ikhlas, bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, yang tiada sekutu bagi Allah, dan bahawa Muhammad itu hamba-Nya, kata Rasulnya, diutus untuk membawa agama yang paling agung dan disemuakan urusan yang paling mulia. Apa urusan Nabi? Ialah berdakwah, menyampaikan mesej Islam kepada semua umat manusia. Innama bu'istu liutimma makarimal akhlak. Diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Dan dia adalah innama bu'istu li kulli nas kaffah. Diutuskan kepada semua manusia. Baik, semoga Allah Ta'ala melimpahkan selawat dan salam kepadanya serta kepada keluarganya, baginda Rasulullah, dan juga para sahabatnya yang paling agung dan yang paling mulia. Jadi bila kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, itu jangan kita terlupa bersalawat dengan ahli keluarga baginda Nabi juga, dan juga para sahabat yang telah membantu perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang ada di hadapan anda inilah sebuah buku yang berbicara tentang alam barzakh. Berbicara tentang alam barzakh yang sangat didambakan jiwa umat manusia. Tapi sebenarnya buku ni dia bukan sahaja alam barzakh. Sebelum alam barzakh pun dia ada cerita juga lah. Sebelum alam barzakh, dia akan ada juga sebut. Contohnya mengingatkan mati dan mempersiapkan diri terhadap kematian kan. Ini belum masuk lagi ke alam barzakh. Kita tengok dah dia punya senarai list tajuk tu, tengok kan. Di tajuk tu kalau alam barzakhnya, kita tengok senarai kandungan kan.
Kalau muka surat 44, tanda-tanda husnul khatimah. 46, sakratul maut, nyata kematian dan penderitaan. Kemudian 59, Rasulullah 59, doa-doa dan bacaan orang yang sedang menghadapi sakit maut. 66, malaikat maut dan para pembantu. 85, tiba ajalnya di setiap tahun. 87, berbagai kisah tentang orang mati. Kan? Muka surat 142, pertemuan para arwah dan dialog di antara mereka. Pertemuan para arwah dan dialog antara mereka. 142 kan? Itu baru masuk pada kematian tu. Yang atas-atas tu belum kematian, tapi menuju pada kematian. Menuju pada kematian pun masuk. Mana muka surat 142, 87, 142 baru masuk ke alam barzakh. Baru masuk. Jadi bukan makna semua cerita ni alam barzakh. Dia tajuk-tajuk permulaan tu belum lagi alam barzakh. Dah masuk pertengahan sikit kan, barulah nak masuk ke alam barzakh. Walaupun kata pengarang dalam mukadimah kitabnya, dia kata yang ada di hadapan anda ini adalah sebuah buku yang berbicara tentang alam barzakh yang sangat didampakan jiwa umat manusia. Walaupun dia kata begitu, tapi ikut list tajuk dia, tajuk dahulu, bukan pada tajuk pertama alam barzakh. Belum lagi. Belum lagi alam barzakh. Cuma persiapan apakah perlu disiapkan sebelum menuju ke alam barzakh itu. Baik, kemudian di dalamnya penulis menguraikan masalah kematian, keutamaan dan metodologi kan. Sifat malaikat maut, bagaimana sifat malaikat maut, kemudian bala tentera malaikat maut, kemudian perkara yang dapat memalingkan orang menjelang sakaratul maut, kemudian keadaan ruh ketika setelah meninggalkan jasad lalu naik ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul bersama ruh-ruh lain. Dia akan bersungkur tu kan. Bila roh kita tu dah dikeluarkan kan, dah menuju ke alam barzakh, maknanya roh-roh orang yang dah mati tu dia akan menyapa kita. Roh-roh orang yang dalam mati menyapa kita. Kalau sebut dalam kitab ni At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah, peringatan pada urusan orang mati dan urusan akhirat, karangan Imam Qurtubi, dia sebut bila satu roh tu meninggal dunia masuk ke alam barzakh, roh-roh yang telah meninggal dunia tu menyapa dia, menyapa. Dan mereka bertanya khabar tentang ahli keluarga mereka yang masih hidup. Mereka nak tanya khabar lah, tentang ahli keluarga mereka yang masih hidup. Macam mana khabar dia? Adakah ahli keluarga itu dalam keadaan lalai ke, tak lalai ke? Jika keluarga masih hidup ni semayang ke, tak semayang ke? Akan ada lah dialog roh-roh tadi. Sama juga lah kalau kita masih hidup kan. Bila masih hidup kan, kita di waktu hidup ni ada tetamu datang rumah kita kan, dan tetamu tu tetamu lama, orang kampung kita lah, kita datang ke rumah kita. Bila dia datang, kita pun tanya lah, apa khabar orang rumah kampung, apa khabar Pak Alam, apa khabar Mak Ngah, apa khabar kan. Macam tu buat kita orang. Mana-mana orang yang kita kenal tu, kita bertanya dengan orang yang datang rumah kita tu. Sebab orang datang tu kenal. Jadi ketika di alam kubur pun mereka juga bertanya khabar tentang ahli keluarga mereka yang masih hidup. Bila satu roh tu masuk dalam alam barzakh, akan ada pertanyaan di antara mereka. Ada pertanyaan yang dapat dijawab oleh roh dan ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Dialog akan berlaku lah di alam barzakh. Maksudnya, jadi berkumpul bersama roh lain. Jadi roh-roh tu dia akan berkumpul. Kalau roh yang baik, dia akan berkumpul dia roh yang baik. Roh-roh yang kenal akan berkumpul sama dengan roh yang kenal. Roh yang tidak kenal, dia tidak akan berkumpul. Dia akan berpisah dengan roh yang tidak kenal. Dan akhirnya bersemayam. Serta keadaan di alam kubur pun diceritalah dalam kitab ni. Dalam kubur fitnah,
kita nak kubur sesaan dan ruang yang sangat sempit dalam kuburan. Kerana kubur ni satu lubang daripada lubang neraka dan satu kebun daripada kebun surga. Dalam kubur, saiz kubur tu bersama mana, sikit kecil kan. Itulah tempat kita bersama lah. Walaupun dalam dunia ni rumah kita punya besar rumah kita dengan kawasan lapang, kawasan tanah rumah kita besar. Lepas tu dengan bilik pun, tengoklah kalau orang kaya-kaya kan macam mana bilik dia punya besar lah, dengan swimming pool lah macam kan. Semua adalah komplek kan. Tapi bila kita mati semua sama lah. Tak dapat saya nak pergi, boleh tak kubur saya besar sikit daripada kubur lain? Tak dapat kan. Memang tak dapat. Tetap standard sama saiz. Standard saiz semua sama. Kalau pergi Mekah, pergi haji umrah kan masing-masing tengok duit banyak. Siapa duit banyak dia dapatlah hotel yang mewah, hotel yang besar kan. Hotel yang tak berapa bintang, 20 bintang, bintang di atas bintang dan sebagainya. Tapi bila kita mati, itulah saiznya besar semua sama kan. Baik. Kemudian semua itu disajikan melalui pembahasan yang dimulai dari gambaran tentang keadaan rasa sakitnya sakaratul maut, serta saat ditiupkan sangkakala, dengan didasarkan pula dengan hadis-hadis marfu'. Hadis marfu' mana hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis mauquf, hadis disandarkan kepada sahabat. Hadis marfu' disandarkan kepada tabi'in. Tabi'in itu hadis pembagian hadis lah. Hadis marfu', ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu', ada hadis gharib. Ada hadis gharib juga dalam bab-bab kematian ni, banyak juga hadis gharib. Dalam kitab Tazkirah Ulumul Akhirat tu banyak hadis gharib. Hadis gharib ni maksudnya hadis yang tidak ramai perawi. Hadis yang tidak ramai perawi dia. Kalau hadis marfu', hadis sahih, ni hadis-hadis yang ramai perawi. Hadis yang ramai perawi, hadis sahih. Kalau hadis marfu', hadis gharib ni hadis yang tidak ramai perawi. Mana pada setiap tabaqat tu ada seorang perawi saja, seorang saja. Dia ada tabaqat sahabat, ada tabaqat tabi'in, ada tabaqat dan sahabat-sahabat lain juga di bawah. Mana setiap tabaqat tu, lapisan tu seorang saja yang jumpa hadis tu. Seorang saja jumpa hadis. Kalau hadis marfu' ni ada yang tinggi-tinggi darjat ni, mana pada setiap tabaqat tu ramai yang berjumpa hadis tu, ramai yang dengar hadis tu, ramai dengar. Kita dah katakan hadis sahih, hadis hasan dan sebagainya, hadis marfu' kan. Tapi kalau hadis gharib ni, hadis pada setiap tabaqat tu hanya seorang jumpa hadis tu. Kita dah katakan hadis gharib. Mana dalam bab-bab kematian ni banyak yang digharib. Hadis yang jarang dijumpai lah, jarang dijumpai. Kalau dalam bab-bab fiqh ni banyak hadis yang marfu', hadis yang sahih kan. Sebab ramai yang berjumpa dengan hadis itu. Baik, seterusnya yang diperolehi oleh beberapa buku hadis juga disandarkan pada pendapat para ahli hadis yang disertai dengan beberapa tambahan. Jadi mana dalam kitab ni dia cedok daripada kitab ni sikit, daripada kitab tu sikit, ke dari sini boleh masuk buat satu kitab. Buat satu kitab lah. Sebab saya tengok kitab ni ada juga dalam kitab ni dia masuk dalam ni. Dalam kitab yang ni, kitab Arab ni dia masuk dalam ni juga. Tapi tak semualah. Saya tengok yang tu. Ada dia ambil daripada kitab lain lah gitu, maka dijadikan kitab. Jadi buku ini berjudul Syarh As-Sudur bi Syarh Al-Ahwal Mauta wal Kubur. Syarh As-Sudur, syarahan untuk sudur ni dada lah.
syarahan untuk dada, syarh susurul. B dengan syarhul hal, syarah al-hal al-mauta, menyatakan urusan kematian hal al-mauta. Wa al-kubur, kajian tentang kematian dan alam kubur lah, tentang alam kubur. Hal al-mauta wal kubur, hal kematian dan tentang kubur. Okay? Hal kematian dan kubur. Jadi maknanya kitab ni saya terima dari kitab Arab lain. Dan kitab asal kitab Arab tu pun diambil dari kitab lain juga. Kumpul masuk jadi kitab. Itu. Seandainya ada kesempatan, mudah-mudahan pada hari mendatang penulis dapat melengkapkannya dengan buku tentang tanda-tanda kiamat, buku tentang keadaan hari kebangkitan, sifat serta sifat syurga dan neraka, tentu dengan pembahasan yang lebih komprehensif lah. Lebih lengkap kan, komprehensif kan, lengkap. Okay? Semoga dengan anugerah dan penuh Allah Ta'ala penulis dapat menunjukkannya. Itu mukadimah kita. Kemudian sekilas tentang alam kematian. Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dan Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud, Zuhud lah, Zuhud, meriwayatkan kisah sebagai berikut. Affan berkata kepada kami bahawa Hamad Ibn Samah bercerita berdasarkan informasi daripada Habib Ibnu As-Sayyid, Habib Ibn As-Sayyid yang diterimanya daripada Al-Hasan. Al-Hasan ni cucu baginda Rasulullah. Dia menyatakan bahawa ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam dan anak cucunya, malaikat berkata, sesungguhnya bumi ini tidak cukup luas bagi mereka. Bumi ini tak cukup luas bagi mereka. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam dan anak cucu Nabi Adam, kan anak ketika Nabi Adam dicipta oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah memulakan segala zuriat Nabi Adam daripada tulang sulbi Nabi Adam, dan diminta kesaksian kepada mereka bahawa Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan pada mereka. Dari ayat tu saya tak ingat ayat yang mana semua manusia akan membuat kesaksian bahawa Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan dia lah. Cuma bila bila zuriat keturunannya dilahirkan ke dunia, ada yang beriman dan ada tidak beriman. Ada yang beriman dan ada tidak beriman. Tetapi dalam satu sudut lain, masing-masing mencari Tuhan. Sama ada beriman ke tak beriman, mereka mencari Tuhan. Orang kafir pun mencari Tuhan. Hatta ada masanya orang yang golongan etis ni golongan tak percaya Tuhan pun akhirnya dia mencari Tuhan juga. Walaupun pada asalnya tak jadi manfaat, tapi bila sesuatu keadaan yang menimpa dia, akhirnya dia juga mencari Tuhan. Mana perlunya manusia kepada Tuhan. Dan fitrah sebelum jadi manusia ni sebabkan perjanjian mereka di alam ruh, jadi mereka mencari Tuhan. Qalu bala syahidna kan. Alastu biru ayatnya alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kata Allah Ta'ala ketika persaksian di alam ruh tu, ketika Allah Ta'ala memulakan segala zuriat Nabi Adam daripada tulang punggung, daripada tulang sulbi Nabi Adam, lalu Allah Ta'ala tanya kepada saudaranya, masa itu kita tak hidup lagi, masih di alam ruh. Lalu Allah Ta'ala tanya pada segala keturunan Nabi Adam, kan, alastu bi rabbikum, adakah bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala, mereka menjawab ya. Syahidina, dan kami bersaksikan bahawa kau Tuhan. Semua mengaku sebagai Tuhan. Tapi bila dilahirkan ke dunia, masing-masing dengan pahaman masing-masing. Disebabkan oleh syaitan, kan, syaitan yang menjadi musuh kepada manusia. Jadi ramai kaum manusia telah dia ditipu oleh syaitan, ditipu oleh syaitan. Dan akhirnya mereka mencari Tuhan juga, tapi bertuhankan syaitan. Bertuhankan syaitan. Ada yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala, dan ada bertuhankan patung mahara dan sebagainya.
Cuma nak cerita pada kita, semua anak Adam mencari Tuhan. Ada yang jumpa Tuhan yang benar, dan ada yang tak jumpa Tuhan yang benar. Mana kafir lah, tapi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi malaikat berkata, sesungguhnya bumi ini tidak cukup luas bagi mereka. Jadi bila para malaikat tengok zuriat keturunan Nabi Adam ni ramai, ketika dikeluarkan daripada Nabi Adam, ketika dibuat perjanjian kan, alastu rabbikum qalu bala syahidina kan. Jadi malaikat tengok, ramainya anak Adam, cukup ke dunia ni? Cukup ke nak tempatkan semua manusia dalam dunia ni besar? Jadi itu persoalan mereka lah. Lalu Allah Ta'ala menjawab, aku akan membuat kematian. Akan adanya kematian di kalangan manusia. Jadi bila ada kematian, jadi tak adalah penuh sangat dunia tu kan. Tapi ada seorang negeri pun penuh juga, padat. Tu yang dia datang ke Malaysia, cari pekerjaan, cari tempat hidup, kan, tempat dia dan negara dia dah teruk, terlalu padat kan, padat hari ni. Okay. Dan ada kematian yang diragut, ditarik daripada manusia. Kematian tadi ada dalam pada jumlah yang sedikit, ada jumlah yang ramai. Ada masa sampai beratus ribu sekali mati dalam satu saat kan, dan satu masa mati sampai kan. Itu kerja siapa? Kerja Allah Ta'ala. Dan juga malaikat lah yang ditugaskan untuk menarik nyawa manusia. Dan para malaikat maut juga, dia juga ada pembantu-pembantu. Dan pembantu-pembantu itu tidak akan mencabut nyawa manusia selagi mana tiada arahan daripada Allah. Selagi mana tiada arahan Allah Ta'ala, mereka tidak akan cabut. Walaupun tugas hakiki mereka mencabut nyawa, tetapi selagi tidak ada arahan, selagi itu mereka tidak akan mencabut. Tidak ada arahan baru mencabut. Kita faham lah tentang fungsi malaikat maut. Kemudian jika begitu, maka tidak ada ketenangan hidup bagi mereka. Lalu para malaikat itu berkata, Allah pun berfirman, sesungguhnya aku akan memberi mereka harapan. Mereka berikan harapan. Jadi bila manusia ini sibuk dengan harapan, jadi mereka lupa pada kematian. Sibuk dengan keinginan mereka tentang dunia kan. Keinginan mereka dengan dunia disibukkan dengan usaha-usaha dan sebagainya. Akhirnya mereka lupa pada kematian. Macam tu. Kemudian mereka mau pernah berdialog dengan Allah. Ya Allah Tuhanku, Engkau menugaskan aku untuk mencabut nyawa manusia. Engkau menugaskan aku untuk mencabut nyawa manusia. Betul? Kata Allah Ta'ala. Kan? Dan juga semua makhluk lah. Juga mereka macam ni. Bukankah nanti manusia akan berdendam pada aku? Bukankah nanti manusia berdendam pada aku? Sebab apa aku mencabut nyawa mereka? So macam mana? Maka Allah Ta'ala kata, aku akan menjadikan sebab musabab pada kematian. Sebab musabab pada kematian. Bila ada sebab musabab pada kematian, jadi manusia lupa tentang malaikat maut. Mereka tidak akan menyalahkan malaikat maut lah. Walaupun asalnya malaikat maut yang takut tugas arahan Allah Ta'ala juga lah. Tapi manusia tidak akan menyalahkan malaikat maut. Sebab apa? Manusia akan Allah Ta'ala mencipta sebab musabab pada kematian. Sakit, aksiden, demam, kan? Dan macam lagi lah, sakit jantung, sakit tu, satu ada sakit kan. Jadi akhirnya manusia akan mati disebabkan. Jadi mereka menyalahkan pada sebab musabab pada kematian. Jadi kenapa dia mati? Oh, aksiden. Kenapa dia mati? Oh, ada panah peti dengan bola parti tembak peti. Mati kan. Macam tu. Kenapa mati? Oh, kena langgar dari babi. Langgar dari babi mati kan. Jadi manusia tidak akan menyalahkan malaikat maut, tapi menyalahkan pada sebab pada dia. Baik. Dalam buku Al-Hilyah, Abu Nuaim berdasarkan informasi daripada Mujahid menyatakan
ketika Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, Tuhannya berkata kepadanya, bangunlah bumi untuk membuat kebinasan, dan lahirkanlah anak-anakmu untuk membuat kefanaan. Bangunlah bumi untuk membuat kebinasan. Ini macam kata-kata majas, ada kata-kata pelarang ataupun dalam bentuk macam syair. Bangunlah bumi untuk membuat sebuah kebinasan, dan lahirlah anak-anakmu untuk sebuah kepanaan. Maksudnya kepanaan pasti akan menjadi sebahagian yang tidak dipisahkan daripada anak Adam, kendati mereka mengenaki usia yang panjang. Sekalipun mereka mengenaki pada usia yang panjang, kepanaan pasti akan menjadi sebahagian yang tidak dapat disahkan. Tak? Mana kepanah kan biasa kan? Panak kan biasa. Mana kebiasaan satu benda tidak boleh pisahkan manusia. Dan manusia semua pasti akan binasa, pasti akan menuju pada kematian. Lambat laun dia pasti akan meninggal dunia lah. Biasanya larangan mengharapkan kematian. Kita lihat pada tajuk yang pertama. InsyaAllah belum. Okey, ini larangan mengharapkan kematian ketika ditimpa musibah. Al-Syaihan. Syaihan maksudnya dua syekh. Syaihan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, salah seorang di antara kami tidak layak mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Seandainya terpaksa mengharapkan kematian, hendaklah dia menyatakan, ya Allah, biarkanlah aku tetap hidup jika hidup itu lebih baik bagiku, tetapi matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku lah. Jadi tak layak mengharapkan sesuatu kematian disebabkan musibah lah. Apa saja musibah yang berlaku kepada kita, sakit ke, demam ke, apa dan sebagainya, sakit ini, itu jangan kita mengharapkan pada kematian lah. Kita harapkan umur kita dipanjangkan. Kita harap umur kita dipanjangkan. Betul tak? Hatta kalau seandainya orang tu dah nazak sekalipun, orang dah koma nazak sekalipun, kita masih lagi mengharapkan kepada orang tu masih hidup kan. Harapkan masih hidup. Mudah-mudahan dengan hidup nanti mungkin dia dapat beramal, dan dia boleh menambahkan amal. Kalau dia mati kan boleh tentu lagi. Mungkin dia ada salah silap Allah Ta'ala. Mungkin kalau dia mati kan mungkin masuk neraka, tak tahu kan. Jadi kalau dipanjangkan umur dia, mungkin dia boleh menambahkan amal-amal kebajikan. Ataupun kalau dia jenis orang banyak dosa, kemungkinan dia dapat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia tu. Jadi seandainya terpaksa mengharapkan kematian, bolehlah kita berkata, ya Allah, ya Tuhanku, kan? Apa dalam, kalau dalam kita Arabnya, Allahumma ahyini ma kanatil haya khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafa khairan li. Allahumma ahyini, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan aku, panjang umurku, ma kanatil haya, selama mana kehidupan itu baik bagiku, wa tawaffani, dan wafatkan aku, idza kanatil wafa, apabila adalah kematian itu khairul li, baik bagiku. Manakala kematian itu baik, wafatkanlah. Ataupun kita mungkin kita doakan dia, Allahumma ahyina, Allahumma kalau ahyini jadi ahyina, Allahumma ahyina ma kadil haya khairul lana, wa tawaffana idza kanatil wafa khairul lana. Ya Allah Tuhanku, hidupkan aku, panjangkan umurku jika adalah kehidupan itu baik bagi kami, kan? Panjangkan umur kami kalau kebaikan itu ada bagi kami, dan wafatkan kami kalau seandainya wafat itu ada kebaikan bagi kami. Kalau ada kebaikan itu wafat, kan? Sebab tugas mencabut nyawa itu bukan tugas kita, itu tugas Allah Ta'ala, itu tugas Allah. Tapi ada manusia ni, kan, dia
menzalim orang lain dengan dia mencabut nyawa orang lain. Cabut orang lain mana bunuh lah. Maka bunuh orang lain, maka tolak, maka dia memaksa orang itu supaya mewafatkan. Ada dia. Tapi yang saya tadi lah cakap, setiap benda yang berlaku tu, kematian tu mesti ada sebab-sebab. Sama ada accident, dibunuh, terbakar, kan, terbakar, jatuh daripada bangunan tinggi, kan, dilanggar oleh binatang buas, apa ke dan sebagainya, dimakan oleh binatang buas dan sebagainya. Itu semua adalah sebab-sebab kepada kematian. Dan kita tak boleh lari daripada sebab-sebab lah. Jadi kalau makan ubat pun, kalau terjun bangunan, bunuh diri pun pasti. Putus cinta lah, putus makwa dan sebagainya, bercinta, terputus, kan, atau dibebani oleh hutang yang banyak, akhirnya terjun bangunan, terjunlah laut. Yang banyak orang bunuh diri tu kat jambatan apa tu, jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang banyak mati, kan. Dia kawasannya open, kan, open. Memang senang lah kalau orang ada masalah putus cinta ke, hutang banyak dan sebagainya, dia mudah untuk menyelesaikan masalah dia tu. Dia pergilah pada jambatan Pulau Pinang tu, kan. Dia berhenti motor dia, kereta tu, kata terjun bawah. Kalau ada orang nampak dia terjun, sempat lagi nak pergi selamatkan. Kalau tak ada orang nampak, memang tak ada siapa nak selamatkan. Memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam, kan, orang laut dalam, kan, bukannya sungai belakang rumah kita, kalau sungai mana dekat, ini laut, kan, kali terjun tu memang tak nak apa, dengan belum dengan ombak yang besar lagi. Baik. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, tidak boleh salah seorang di kalangan kalian mengharapkan kematian, tidak juga berdoa agar segera mati sebelum kematian itu menjemputnya. Tidak boleh salah seorang di kalangan kalian mengharapkan kematian disebabkan oleh masalah-masalah kehidupan yang berlaku pada dia. So jangan kita mengharapkan kematian. Kecuali kalau seandainya untuk agama itu lain. Kalau untuk agama boleh kematian. Contohnya untuk nak mati syahid dalam peperangan, boleh mengharapkan kematian, kan? Mati syahid di jalan Allah Ta'ala, boleh mengharapkan kematian. Tapi kalau dalam bab ini tak boleh. Hanya sekadar demam, sakit, masalah hutang, masalah putus cinta dan sebagainya, muflis ke ataupun dikejar ahlung dan sebagainya, kita tak boleh mengharapkan kepada kematian. Hatta sakit yang berat pun tak boleh kita mengharapkan kepada kematian lah. Kita harap kita sembuh lah. Banyak juga orang Malaysia kadang mati kata dalam keadaan koma dan tempoh yang lama, akhirnya boleh, kan, boleh. Ada yang sakit lantar lama, akhirnya boleh. Boleh, kan, kerja Allah Ta'ala, kan. Kemudian ketahuilah, sesungguhnya apabila salah seorang di kalangan kalian meninggal, maka terputuslah amalannya. Ingkau ta'amalu, terputus amalannya. Sesungguhnya seorang mukmin tidak bertambah umurnya kecuali hal itu akan menjadi baik baginya. Orang mukmin tidak akan bertambah umur kecuali dengan bertambah umur tadi, mungkin dia boleh buat kebaikan lagi, boleh lipat kali gandakan lagi amalan-amalan soleh dia. Kalau saya dia mati, kita tak tahu lagi. Mungkin neraka ke, mungkin amalan dia tak cukup dan sebagainya. Tak cukup, kan, nak cover lah untuk masuk dalam syurga. Jadi kalau dia terus hidup, mungkin dia boleh beramal, mungkin dia banyak beramal lagi, bertaubat kepada Allah Ta'ala, dosa salah dan sebagainya, kan. Tapi tak nafikan juga, banyak juga orang yang umur panjang tu akhlak dia buruk, kan, ada juga, kan. Tentu juga perangai dia tak buruk apa walaupun umur panjang, kan, gitu. Sebab Nabi pernah bersabda, "Iza aradallahu bi'abdihi khairan ajalahu uquba fid dunya, wa iza aradallahu bihi syarra amsaka bizami hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah."
Yang bermaksud apabila Allah Ta'ala mengenakan satu hamba itu kebaikan, kan, amsaka bin zambi, maka Allah Ta'ala menahan dia dengan dosa dia lah, dengan dosa dia. Maksudnya menjadikan dia dapat bertaubat, sempat bertaubat lah. Iza aradallahu bi 'abdin khairan amsaka bi zambi. Bila Allah Ta'ala nakkan satu hamba itu baik, maka Allah Ta'ala menahan dia dosa. Maksud menahan dosa ni mana dia sempat bertaubat, sempat memperbaiki diri dia lah. Iza aradallahu bi 'abdihi syarra, bila Allah Ta'ala mengenaki satu hamba itu kejahatan, kan, saya silap. Iza aradallahu bi 'abdihi khairan ajalahu uqubah fi dunya, ajal uqubah fi dunya. Bila Allah Ta'ala nak setambah itu kebaikan, ajalahu uqubah, Allah Ta'ala mensegerakan balasan, balasan pada ini di dunia. Wa iza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka bi zambi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah. Bila Allah Ta'ala nakkan satu hamba itu kejahatan, kan, jahat, maka Allah Ta'ala menahankan diri dia dengan berdosa. Dosa lah, semana dia berdosa, buat dosa dia. Hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah, sehingga dia diwafatkan, sehingga nantilah berjumpa dengan Allah Ta'ala akhirat. Baik. Jadi sesungguhnya seorang mukmin tidak bertambah umurnya. Video ni jalan tak jalan? Jalan tak? Video ni ada kan? Okey. Sesungguhnya mukmin tidak bertambah umurnya kecuali hal itu akan menjadi baik bagi dia. Sebenarnya kita digalakkan sentiasa doakan panjang umur. Jangan doakan orang pendek umur, kan? Pendek kalau umur dia, baik ada mampu. Kan? Kita jangan wat dengan orang ni tu. Doakan panjang umur. Mudah-mudahan dengan panjang umur tadi mungkin dia ada kebaikan-kebaikan yang lain lah, yang dia boleh tambahkan lagi, dipalipatkan lagi, sehingga dia akan meningkatkan lagi kedudukannya besok dalam syurga. Sebabnya digalakkan doakan panjang umur. Tapi panjang umur dalam kebaikan lah, bukan panjang umur dalam yang tak baik. Panjang umur dalam kebaikan. Kemudian masih daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tak boleh salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Tak boleh seorang dari kita mengharapkan kematian. Jangan kita harapkan kematian. La yatatamayyanna ahdukum imma musinan fa'al'allahu ayyazdada khairan wa imma musian fa'al'allahu yastaqtiba. Tak boleh salah seorang kalangan kalian mengharapkan kematian. Sebab jika seorang itu seorang yang baik, dia mungkin akan bertambah baik. Imma musinan fala'allahu ayyazdada khairan. Kalau seandainya dia ditakdirkan baik, mudah-mudahan dia akan bertambah kebaikan dia, bertambah kebaikan. Wa imma musian, kalau ditakdirkan dia ni orang jahat, fala'allahu ayyastatiba. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mentakdirkan dia bertobat. Mudah-mudahan dia bertobat lah. Kalau dipanjangkan umur, mana sempat dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Boleh kan? Boleh. Sedangkan Imam Ahmad bin Aisyah dah masuk? Dah masuk juga. Kan makanan dah sedia awal tu. Semua orang jual Ustaz ambil kan ada. Okey, boleh sampai situ lah. Permulaan kita. Mudah-mudahan dengan sedikitnya mukadimah kita malam ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat pada kita lah, insyaAllah. Ada soalan ke? Di situ. Tak ada. Ada orang selamat kat sini. Jadi ke bang? Sini. Siapa yang nak pergi haji ni? Osman. Dengan isteri seorang.
seorang. Masih seorang. Solo. Hah? Solo. Dia dapat dia tambah pergantian. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa lam taqabbal abdan halalan barakatan katsira wa sinabatan ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa fa'atin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa atil qulubina wa abdanna was salamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma jammilna bil afi was salamah wa qina bit taqwa wal istiqamah wa izzina bi muslimatin nadamah fil hali wal ma'ab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wa ni'mah wa afiyah was salamah wa barakah wa maghfirah alaina wa ala bihikal misaj wal ummah wa zuwar bisaqi wal muqimi fi barika wa fahrika wa jawika min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qina syarri zalimin wa sunna al-qawmi kafirin ya arhamar rahimin ya rabbal khususan ala sayyidina hadirin hadirat wa muslimin muslimat fi hadza min khususan ala Encik Osman ya arhamar rahimin. Ya Allah, tentu berikanlah kemudahan pada saudara kami Osman yang akan menyiapkan kaji pada tahun ini. Ya Allah, berikan kesihatan tubuh badan pada dia, berikanlah kemudahan bagi dia, berikanlah kata kelapangan pada dia sehingga dapat menyiapkan haji insyaAllah, haji yang mabrur insyaAllah. Dan haji yang terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kesihatan dan sehat, memudahkan usahanya pergi dan juga kembali semula ke tempat ini insyaAllah. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa amalan salihan makbulan wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa amalan salihan makbulan wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa amalan salihan makbulan wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin ya akramar rahimin. Allahumma yassir lana umurana bi qulubina wa abdina salamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna na'udzuka min jahdil bala wa lakil syaqa wa su'il qada wa sama wa satul a'la. Allahumma inna na'udzuka min azabil qabri wa min azabil nar wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dan dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Betul.